Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Taala. InsyaAllah saya akan membentangkan tajuk yang bernama konsep rahmatan lil alamin dalam akidah, kurniaan akal untuk memahami tasawur dan tasdik sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tajuk ini berkenaan dengan akal, sebab akal itu merupakan salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana akal tersebut, dengan akal tersebut kita dapat memahami sesuatu perkara, sama ada ilmu secara tasawur ataupun tasdik yang bakal diterangkan nanti. Jadi yang pertamanya, pendahuluannya Allah Subhanahu wa taala, iaitu merupakan Tuhan yang Maha mengetahui, Tuhan yang Maha berkuasa dan sebagainya, telah memberikan kepada manusia sama ada kafir ataupun Islam, iaitu nikmat kurniaan akal. Nikmat banyak Allah Taala beri berdasarkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tu Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman dengan sifat Ar-Rahman ataupun nama Ar-Rahman Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada sekalian manusia, sama ada dia Islam ataupun kafir. Salah satu nikmat yang besar ialah nikmat akal kepada Islam, kepada orang Islam maupun orang kafir. Jadi peranan akal dalam akidah sebagai teras rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Apa peranan dia? Jadi yang pertamanya, akal merupakan suatu sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai kayu ukur, mizan. Kalau kata Imam Al-Ghazali, sebagai mizan, penimbang yang membezakan antara manusia dengan jenis haiwan lain. Sebab dia boleh berfikir, mana baik, mana buruk. Tetapi tidak semestinya dia dapat berfikir baik dan buruk tu semua orang akan mengatakan akan membuat atau akan buat pilihan yang baik sahaja, yang buruk dia tepikan. Tidak. Bahkan ada sebahagian manusia, perkara keburukan, walaupun dia tahu benda tu buruk, tapi dia tetap melakukannya. Dan yang kedua, dengan akal tersebut dia dapat menerima ilmu nazariyah, ilmu yang perlu kepada tilik, perlu kepada dalil untuk mensabitkan, oh ini betul suatu ilmu, ini betul perkara yang disabitkan. Ya tu. Dia melalui proses yang panjang, berfikir, kena fikir, dan dia boleh dapat mengerjakan pekerjaan yang membabitkan pemikiran yang halus dan tajam. Okey. Kemudian akal ini juga dia saling berkait dengan syariat. Saling berkait, akal dengan syariat saling berkait. Itu dalam kitab Risalatul Tauhid sebut bahawasanya akal ini walaupun dia dapat Allah Ta'ala beri kepada manusia akal, tapi tanpa dikawal oleh syarak, maka dia akan terjerumus ke arah kemaksiatan ataupun terjerumus ke arah keburukan. Begitu juga dengan syariat, dia perkara yang baik, tidak dapat melaksanakan perkara yang baik tersebut, apa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi dan apa yang diucapkan oleh Nabi, melainkan dengan akal, iaitu fikir dalil sekian, bagaimana pahaman dia, macam mana hukum dia, itu melalui akal, iaitu akal para ulama, orang-orang alim, hukama, awliyaillah dan sebagainya. Okey. Jadi yang keempatnya, akal itu juga para ulama ahlu sunnah wal jamaah, lah kitab Khulasatul Jawahir umpamanya, dia membahagikan kepada dua bahagian. Satu akal gharidhi, satu akal kasbi. Akal gharidhi ini kata para ulama, dia ada dah, dia tahu. Dengan akal gharidhi tersebut dia dapat tahu sesuatu tanpa dia perlu kasab, tanpa dia perlu usaha, tapi tahu Allah Ta'ala beri dah sejak kecil. Umpamanya pada budak-budak kecil, tu dia tahu benih itu akan bakal adanya tanaman atau akan bakal adanya tumbuhan, buah-buahan. Walaupun dia tidak pernah belajar kitab dan sebagainya, berkata bahawasanya biji tersebut akan menumbuhkan buah. Itu ghariz. Kasbi, macam kita sedang belajar, itu dia panggil kasbi. Akal kasbi, akal yang memerlukan usaha untuk mengetahui sesuatu, untuk idrak sesuatu, untuk mencapai sesuatu maklumat, dia perlu dengan jalan usaha. Okey. Kemudian
berdasarkan ilmu ataupun huraian ulama tentang akal tersebut, maka ulama pun Ahlus Sunnah wal Jamaah membahagikan, khususnya ulama mutakallimin membahagikan kepada 3 hukum akal. Hukum akal yakni hukum orang yang berakal. Hukum orang yang berakal yakni orang yang berakal menghukumkan ada 3. Satu wajib, satu mustahil, satu harus. Contoh yang wajibnya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau perkara yang mustahil pada akal, sifat yang tidak layak bagi Allah Taala. Harus pada akal, Allah Taala boleh buat kita, boleh tidak buat kita. Daripada 3 hukum tersebut juga terbahagi kepada 2 bahagian. Satu dia panggil daruri, satu dipanggil nazari. Ada perkara wajib akal yang perlu kepada nazari, perlu kepada dalil. Contohnya sifat baqa, contohnya sifat baqa Allah Taala perlukan dalil sebab dia nazari walaupun dia wajib pada akal. Okey. Begitu juga dengan mustahil, dengan harus. Kalau yang daruri, macam mana yang daruri? Contoh yang daruri ialah jirim, jisim mesti bertempat. Itu wajib tu. Wajib pada akal mesti bertempat. Adakah perlu dalil? Tak perlu. Sebab semua orang, sama ada orang Islam ataupun orang kafir, seluruh manusia akan mengatakan jirim itu bertempat. Baik. Kemudian kita perbahasan yang selanjutnya, iaitu tasawur dalam induk sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tasawur itu secara asasnya merupakan gambaran dalam akal manusia. Apa yang dia gambarkan, gambaran asas terhadap sesuatu, maka itu dia panggil tasawur. Dan menurut istilah ulama mantiknya, iaitu mengetahui makna mufrad. Makna mufrad dengan makna mufrad itu satu-satu perkara lah. Dia tahu contohnya komputer, komputer tu dia panggil mufrad. Zaid, Zaid itu merupakan mufrad. Satu-satu benda tu dia panggil mufrad. Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah ta'ala, dia kata tidak. Tasawur itu berlaku di dalam frasa ayat. Tahu secara mufrad juga, tapi tahu secara mufrad itu di dalam suatu frasa ayat. Contoh kita kata Zaid itu sedang berdiri, maka tasawur dalam akal seseorang bahawasanya Zaid itu apa dan berdiri itu apa. Itu dia panggil tasawur. Dalam bahasa Melayu, Zaid itu berdiri, Zaid itu subjek, berdiri itu predikat. Ataupun dalam nahwu disebut Zaid itu mubtada, berdiri itu khabar. Dalam mantik, Zaid itu maudhu', yang berdiri itu adalah mahmul. Okey. Jadi tasawur terbahagi juga kepada 2. Satu dia panggil tasawur secara daruri, dan satu lagi dia panggil secara nazari. Contoh apa daruri? Seperti kita lah panas, sejuk, lapar. Mufrad panas, maksudnya diri panas itu, ataupun kita panggil perkataan panas itu dapat kita tasawur gambar dalam akal. Panas macam ni, sejuk macam ni, lapar macam ni, tanpa perlu kepada dalil ataupun mengaji kitab dan sebagainya. Nazari juga begitu. Contohnya kita ambil selari dengan pembahasan sifat-sifat Allah Ta'ala, saya datangkan tasawur nazari yang berkait dengan sifat Allah. Contoh sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Okey. Keempat-empat sifat ni sebagai contohnya ada takrifan yang tersendiri. Dia panggil maqasidut tasawur ataupun al-qaulus syarih. Tu maqasidut tasawur. Tasawur yang maqasidnya ialah dapat mentakrifkan sesuatu berdasarkan orang yang ahli dalam bidang tersebut, dan orang yang ahli dalam bidang tersebut membuat takrif secara tepat. Sifat nafsiyah tidak akan sama dengan sifat salbiyah, tidak akan sama dengan sifat ma'ani, tidak akan sama dengan sifat ma'nawiyah. Sebab apa? Sebab dia sudah takrifkan secara had ataupun secara rasam bahawasanya nafsiyah lain dengan salbiyah, lain dengan ma'ani, lain dengan ma'nawiyah. Perbahasan lanjut tentang takrif tersebut boleh lihat dalam artikel saya lah. Cuma tidak dihuraikan semua, sebab kita nak kata bahawasanya boleh tasawur dalam akal sifat ni lagu mana menurut ulama. Contohnya sifat nafsiyah ataupun salbiyah. Tu. Jadi seterusnya kita akan bicarakan pula tasdik pada pensabitan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tasdik secara asalnya ialah pengetahuan tentang penisbahan hukum antara subjek dan predikat dalam frasa ayat. Kita menisbahkan Zaid itu berdiri. Tadi tasawur Zaid itu satu benda, berdiri itu satu benda. Kemudian kita hukumkan berdiri pada Zaid, itu dipanggil tasdid, membenarkan sesuatu. Dia juga terbahagi kepada 2, iaitu daruri dan juga nazari. Daruri iaitu kita kata api itu panas.
kita menisbahkan, menghukumkan api itu panas, kita menisbahkan sejuk itu pada air, kita menisbahkan hukum lapar itu kepada Muhammad. Tapi adakah kita perlu dalil api itu panas? Kita perlu pengakuan api itu panas, adakah perlu dalil? Tidak perlu. Air itu sejuk, perlukah dalil? Tidak perlu. Gitu. Dan nazari pula, qiyah daripada tadi, tasawur dari sudut tasawur nazari ialah tahu takrif sifat nafsiyah apa, sifat salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Tapi kalau nazari, contohnya dia bawa mari datang dalil qiyas untuk mensabitkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh jadualnya, ia membabitkan qiyas membuktikan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat salbiyah. Ini dipanggil dalam bahasa mantiknya qadiyah. Okey, qadiyah lah. Kalau dalam bahasa nahwu dia panggil jumlah. Ada premis pertama, premis kedua, premis ketiga, premis keempat, premis kelima, premis keenam dan akhirnya natijah. Natijahnya, jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat wujud yang hakiki, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadith dan wahdaniyah, niscaya perkara tersebut mustahil. Itulah dia ada qiyas ni dia panggil qiyas syarti ataupun qiyas istithnai muttasil. Dalam bahasa mantik, dalam bahasa usul fiqh dia panggil sebagai talazum. Dia ada satu lagi qiyas yang dinamakan qiyas syarti munfasil, ataupun dalam bahasa usul fiqh dia panggil as-sabr wa taqsim. Ini berdasarkan ni, akal boleh fikir, boleh tasdik, boleh membenarkan Allah itu memang bersifat qidam, bersifat baqa' dan sebagainya berdasarkan aturan dalil secara akliyah yang kita susun satu persatu menurut para ulama yang telah termaktub dalam kitab-kitab dan sebagainya. Akhir kata, kesimpulannya, kita dapat tahu bahawasanya manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Disebabkan itu dia membezakan antara manusia dengan haiwan yang lain. Manusia merupakan haiwan, tapi dia berbeza dengan haiwan binatang yang lain. Dengan apa? Dengan akal. Dengan bawa pada akal. Sebab akal boleh seseorang itu pilih hak mana baik, hak mana buruk. Dan akal itu juga dengan sifat ataupun dengan nama Ar-Rahman Allah Ta'ala, dia beri kepada semua orang, sama ada kepada mulhid ataupun kafir ataupun Islam. Sebab itu para ulama mutakallimin mengedepankan dalil akli supaya orang kafir yang tidak percaya Quran dan tidak percaya kepada sunnah yang merupakan dalil tentang wujudnya Allah Ta'ala, dia dapat mari juga, dia dapat kesedaran juga apabila kita tunjulkan dalil-dalil secara akliyah yang nazariyah yang dapat mereka itu mempercayai benar sungguh Allah Subhanahu wa taala itu ada dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan sebagainya. Jadi dengan akal tersebut akan dapat ilmu secara tasawur ataupun tasdik. Bila tersebut tasawur dengan tasdik, dia bukan hanya mencakupi bidang akidah, bahkan fiqh, nahwu, sarah, sains, matematik dan sebagainya. Ada peringkat tasawur, ada peringkat tasdik. Tidak akan seseorang boleh tasdik melainkan melalui tasawur terlebih dahulu. Jadi akhirnya pemberian akal sebagai rahmat bagi sekalian alam dengan makna manusia, alam dengan makna manusia itu sama ada beragama Islam ataupun tidak, Allah Ta'ala beri. Jadi akal sebagai rahmatan lil alamin dalam bab akidah untuk tasawur ataupun tasdik sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sama ada diterima oleh orang Islam ataupun boleh juga diterima oleh orang kafir. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Setakat itu sahaja pembentangan saya. Segala silap dan salah itu daripada diri saya sendiri, yang betul dan baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam.